Okay, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa adadi kamalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulif al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarin azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat pada malam ini bersama-sama dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh audio kuliah, Facebook audio kuliah. Dan terima kasih juga kepada penganjur dan juga yang menguruskan live kita pada malam ini, Ustaz Abu Bakar. Semoga Allah merahmatinya dan Allah menjadikan segala usahanya bermanfaat untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi platform ataupun Facebook audio kuliah ini telah tersebar luas sehingga ratusan ribu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan lagi rahmatnya kepada Facebook ini dan Allah beri keberkatan dan juga pertolongan bantuan supaya terus tersebar, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala cukupkan segala keperluan dan Allah murahkan rezeki, melimpahkan rezeki yang banyak kepada semua mereka yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menolong agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tajuk kita pada malam ini adalah berkenaan dengan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang paling tinggi akhlaknya. Bahkan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa agungnya sehingga kan sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diceritakan sifat Nabi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab terdahulu sehingga menyebabkan ahli kitab terdahulu dan umat-umat terdahulu kagum dengan Nabi akhir zaman, iaitu Rasulullah yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga telah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, seperti firman Allah yang selalu kita dengar, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah berada di atas akhlak yang agung. Kalau orang kata kat kita akhlak kita agung, akhlak kita mulia, itu pandangan orang pada kita. Dan orang tak tahu pun diri kita yang sebenarnya. Orang nampak akhlak kita baik, orang nampak akhlak kita macam indah. Tapi boleh jadi kita tak berakhlak pun. Karena hakikat akhlak itu apa? Hakikat akhlak sebenar itu adalah kita dapat berakhlak di semua keadaan, di semua tempat dan kepada siapa saja. Ini baru akhlak. Akhlak yang sebenar itu apa? Kita dapat berakhlak di Allahumma salli apa dia sebut tadi? Kita berakhlak tadi di mana-mana masa saja,
waktu mana saja, bukan mana masa waktu, waktu mana saja. Dan kita dapat berakhlak di mana-mana saja tempat, dan kita boleh berakhlak dengan siapa saja. Ini baru akhlak. Dan ini baru orang itu disebut orang akhlak. Seperti Nabi SAW sebut dalam hadis, Allah SWT, khairukum ahasinukum akhlaqa. Khairukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kamu, maksudnya orang yang paling baik sekali di kalangan kamu ni siapa? Ahasinukum akhlaqa, yang paling baik akhlak. Macam mana kita nak Allah SWT merealisasikan hadis yang Nabi kata sebaik-baik kamu orang yang paling baik akhlak? Yang paling baik akhlak itulah yang paling baik. Orang yang paling baik dalam kalangan umat Nabi SAW bukanlah orang yang pangkat dia tinggi. Kalau pangkat tinggi itu Allah SWT ukuran bagi mulianya seseorang, kalau macam tu Fir'aun lagi pangkat tinggi daripada kita. Fir'aun lagi pangkat tinggi. Allah SWT. Namrud lagi pangkat dia tinggi. Namrud menguasai dunia terus. Adapun Fir'aun dia menguasai tempat-tempat tertentu saja. Itu orang yang berpangkat, tetapi mereka hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Yang paling mulia bukan yang pangkat tinggi. Yang paling mulia bukan yang harta banyak. Kalau harta banyak itu menyebabkan seorang itu mulia, maka Qarun mulialah. Karena Qarun itu sangat banyak harta, kaya raya dia, sehingga kan mana saja harta orang jumpa, mana saja duit atau emas orang bertemu kan, orang kata apa, ini harta Qarun. Apa itu orang kata Qarun, harta Qarun? Masyhur dia dengan harta, sampai orang jumpa harta, orang kata harta Qarun, harta dia punya. Walaupun bukan dia punya, tapi nama dia telah jadi masyhur berkait dengan harta. Orang yang paling mulia bukan yang paling tinggi pangkatnya, yang bukan paling banyak hartanya, bahkan yang bukan paling elok wajahnya, dan sebagainya. Orang yang paling mulia, yang paling terbaik sekali adalah siapa? Ahasinukum akhlaqa, yang paling baik akhlak. Tapi persoalannya, macam mana kita nak jadi orang berakhlak? Memang banyak hadis Nabi sebut tentang akhlak, di antara hadis yang lain hadis Al-Tabrani, Allah SWT Muhammad, satu yang paling berat, athqalu fil mizan, yang Nabi kata, yang paling berat di timbangan amal nanti. Allah SWT. Apa? Allah SWT. Khuluqun hasan. Akhlak baik. Akhlak baik ini akan menjadi timbangan nanti di akhirat. Yang akan menjadi timbangan nanti di akhirat bukan hanya salat, bukan hanya zikir, bukan hanya Quran, bukan hanya sedekah kita, tetapi akhlak mulia juga akan menjadi timbangan nanti di akhirat. Bahkan itulah timbangan yang paling berat sekali. Allah SWT. Okey ya, itu akhlak. Dalam hadis lain Nabi sebut tentang akhlak. Hadis riwayat lain Nabi kata apa? Seorang yang berakhlak mulia itu, Allah SWT, dia mencapai kedudukan orang yang puasa siang hari dan bangun di malam hari. Selagi mana orang tu berakhlak, maka orang tu mendapat pahala seumpama dia puasa tiap hari dan juga bangun tiap malam. Walaupun dia tak bangun dan tak berpuasa siang hari, tak bangun malam dan tak puasa siang hari, tapi sebabkan akhlak dia dah ditulis dia umpama orang yang ibadat sepanjang hari. Allah SWT. Okey ya, siang dan malam. Jadi banyak hadis-hadis Nabi SAW tentang akhlak. Allah SWT. Tapi macam mana kita nak berakhlak? Kalau kita nak berakhlak, Allah SWT, yang pertama sekali kita kena berakhlak di mana, di waktu mana saja, bila-bila waktu saja. Yang kedua, kita kena berakhlak di mana saja, di mana tempat kita berada. Yang ketiga, kita kena berakhlak dengan siapa saja. Yang ni yang susah kita nak mencapai kedudukan orang yang berakhlak. Satu saya sebut tadi, bila orang kata kita ni ada akhlak, kita baik, betul ya kita baik? Tak tentu lagi. Karena kadang-kadang kita ini baik pada orang tertentu saja. Tapi yang keluarga sendiri, dengan mak ayah sendiri, dengan jiran sendiri, lebih kurang ya. Bukan akhlak tu. Bukan akhlak. Bukan akhlak. Okey. Betul. Orang panggil. Orang panggil. Abah. Okey. Orang berakhlak, Allah Muhammad adalah orang yang boleh berakhlak kepada siapa saja. Pergi sana.
Ikut Umi. Hmm? Ke sana. Tu akhlak. Okey, jadi dengan keluarganya tak baik pun kadang-kadang. Kawan-kawannya baik. Sampai kawan-kawan dia kata apa? Akhlak dia baik lah. Dia orang baik lah. Tapi dia kalau balik di rumah menyebabkan ibu dan ayah dia sendiri rasa tak selesa dengan dia, akhlak dia buruk. Ini bukan berakhlak. Ini bukan orang berakhlak. Allah SWT. Jadi manusia bila kata kita berakhlak, Allah SWT, disebabkan nilaian manusia. Apa yang dia tengok. Dan kadang-kadang tak tepat. Tapi bila Allah sebut dalam Quran, kita nak kait dengan ayat tadi, bila Allah kata dalam Quran, Allah kata bahawa wa innaka la'ala khuluqin azim, kepada Rasulullah, sungguh Rasulullah memang akhlak dia agung. Kenapa? Allah SWT. Karena Allah SWT, Allah Maha mengetahui tentang hal keadaan Nabi. Nabi di waktu mana saja, Nabi di mana saja, dan Nabi dengan siapa saja, Allah mengetahui, Allah melihat, Allah menyaksikan. Dan sesama Allah menilai amal Nabi SAW, akhlak Nabi SAW. Maka tidak ada orang yang paling berakhlak, paling mulia akhlak, paling agung akhlak melainkan Nabi SAW. Kenapa? Yang Maha mengetahui tentang diri Nabi telah menyaksikan dan telah mengakui dan telah Allah SWT memujinya dalam Al-Quran. Allah SWT. Kita macam mana kalau kita nak berakhlak? Allah SWT. Allah SWT. Ya, kita tak turunlah ayat Allah puji kita. Tapi macam mana kita nak Allah SWT mencapai kedudukan akhlak? Kan Allah tengok Nabi setiap waktu, Allah tengok Nabi setiap keadaan, dan Nabi bergaul dengan siapa, Allah tahu macam mana. Allah SWT. Kita pula macam mana? Setiap waktu, setiap orang yang kita bergaul, Allah SWT, setiap orang selesa dengan kita. Bahkan semua orang kata, kamu ni baik, seronok dengan kamu. Itu dah ada akhlak dah. Tapi kalau kita duduk dengan kawan-kawan kita baik, balik rumah mak ayah kita marah kita, kata kita macam-macam, kita kawan baik. Ataupun keluarga kita kata kita baik, keluar kawan-kawan kita tak selesa dengan kita, tak bukan orang baik lagi, bukan orang berakhlak lagi. Dan kita bukan orang yang betul-betul lagi mencapai kedudukan yang paling mulia, itu orang berakhlak mulia. Ahasinukum akhlaqa. Jadi Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran khuluqun azim. Nabi itu khuluqun azim. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah SWT. Apa beza khuluqun azim dengan khuluqun hasan? Sebab ada pula di sana disebut khuluqun hasan. Khuluqun hasan apa? Akhlak baik, elok. Khuluqun azim, akhlak agung, akhlak besar, agung. Allah SWT. Kenapa Allah tak kata Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya hasan, tapi Allah kata akhlaknya agung, azim? Allah SWT. Kata ulama Allah SWT, beza khuluqun hasan dengan khuluqun azim. Orang yang ada khuluqun hasan, dia baik. Dia baik dengan anak dia, dia baik dengan isteri dia, dia baik dengan keluarga dia, dia baik dengan kawan dia, dia baik dengan jiran dia, dia baik dengan guru dia, dia baik dengan murid dia. Allah SWT. Dia baik dengan siapa saja. Allah SWT. Tetapi dalam masa yang sama, walaupun dia baik dengan siapa saja, dalam masa yang sama, orang ambil kesempatan kat dia. Sebab baik sangat, rajin sangat sampai semua orang suruh dia buat. Allah SWT. Rajin sangat, baik sangat akhlak, tolong orang, suka tolong orang, semua orang suruh dia buat. Tak patut dia buat pun orang suruh dia buat. Bila baik sangat, suka maafkan orang, pemurah sangat, orang berkenal dia pula duit dia. Orang kata main-main duit, aku nak buat modal sikit, niaga nanti untung baik hang. Dia bagi 1,000, hilang orang tu. Baik sangat, percaya sangat ke orang, baik sangat. Orang ni dia panggil khuluqun hasan. Orang yang ada akhlak yang hasan, akhlak yang baik. Tetapi khuluqun hasan ini, orang tu akhlak dia baik, tetapi masih lagi dia itu diambil kesempatan oleh orang, dan orang tak pandang dia tu orang yang hebat, orang yang berwibawa dan dihormati. Orang hanya pandang ni akhlak dia baik, kita ambil kesempatan, ataupun dia ni baik, kita kata apa, tak buat dia, sekat begitu. Tapi kalau khuluqun azim, akhlak baik pada siapa saja, Allah SWT. Tetapi bila sebut azim, akhlak azim maksudnya apa? Akhlak sangat baik. Yang kedua, Allah SWT, akhlak yang baik itu menyebabkan orang kagum dan orang hormati, bahkan orang kagumi, orang digeruni, orang gerun.
seperti Nabi SAW. Akhlak lemah lembut tapi orang pandang hebat. Orang tak boleh buat lebih kurang. Itulah Nabi SAW. Allah senang. Luar biasa kan akhlak Nabi, luar biasa. Kadang kalau orang baik tu dibuli. Orang baik tu orang macam tak pandang dia tu macam nampak ni macam lembut. Nabi lembut, lemah lembut, sangat lemah lembut. Tetapi digeruni, dihormati, dipandang sangat hebat. Seperti mana hadis Allah SWT Muhammad diriwayatkan oleh Allah SWT Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan bin Ali. Hadis Imam Tirmizi berkenaan dengan Hindun bin Abi Halah menceritakan tentang sifat Nabi SAW. Datang Sayyidina Hasan jumpa dengan Hindun bin Abi Halah. Dia tahu, wahai pakcikku, Allah SWT ceritakan kepada aku Allah SWT sifat-sifat Nabi SAW. Dan kenapa Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu mencari Hindun bin Abi Halah? Karena dia adalah wasafan, seorang yang pandai mensifatkan Nabi SAW. Pandai cerita tentang sifat Nabi, akhlak Nabi dan sebagainya. Allah SWT kata, Sayyidina Hasan ceritalah pada aku sifat Nabi SAW, at-ta'allaqu bih, supaya aku ini dapat bertakluk dengannya, nak bertakluk, nak kena hati lagi dengan Nabi SAW, menambah cinta rindu pada Nabi SAW. Pertama sekali dia kata apa? Kana Rasulullah SAW fakhman mukhaffama. Tu awal sekali yang disebut. Tu awal sekali yang sifat Nabi yang dia sampaikan kepada Sayyidina Hasan bin Ali. Dia kata adalah Nabi SAW itu fakhman mukhaffama. Apa itu fakhman? Allah SWT. Hebat. Fakhman maksudnya hebat. Mukhaffama, dan dipandang hebat. Ada orang hebat tak dipandang hebat. Dia hebat dah tu. Hebat sangat-sangat. Tapi orang pandang dia lekeh. Bahkan orang tak pandang dia pun. Ada. Tapi Nabi SAW adalah orang yang betul-betul hebat. Dan dipandang hebat. Tapi ada pula orang yang tak hebat pun dipandang hebat. Ada juga. Saya pandai cakap. Maksudnya pandai cakap. Orang bila pandai cakap ni, orang nampak dia ni macam ahli bisnes hebat. Pakai apa semua hebat. Tai apa semua. Padahal nak berkenal orang. Tak hebat pun. Nak ambil dia orang saja. Nak berkenal orang saja. Kita kena menaikkan ekonomi kita. Kita ini. Cakap sedap. Pakcik-pakcik jangan risau. Duit yang pakcik-pakcik bagi bila saya akan buat modal. Supaya kita semua dapat keluar dari kemiskinan. Masya Allah. Perjuangan ni. Saya membela nasib-nasib orang miskin. Kata apa semua. Allah SWT. Tengok-tengok orang bagi modal kat dia RM1,000, habis hilang pun. Scam. Saya panggil scammer. Okey ya. Dia tak hebat. Scammer hebat apa? Ahli maksiat hebat apa? Orang jenis perkenalan pembohong hebat apa? Pendusta hebat apa? Tapi orang pandang hebat. Oh hebat ni, dan ni ahli bisnes betul ni. Cakap ni, pandai ni, buat bisnes. Kita boleh jadi kaya ni kalau ikut dia ni. Akhirnya habis. Ada orang hebat tak dipandang hebat. Ada orang tak hebat dipandang hebat. Dan ada orang hebat dan dipandang hebat. Itu Nabi SAW sempurna. Fakhman mukhaffama. Hebat dipandang hebat. Orang pandang pun hebatnya Nabi SAW. Inilah maksud khuluqun azim. Akhlaknya agung. Iaitu Nabi itu lemah lembut. Orang yang tolak ansur, memaafkan orang. Sabar, ridha, lambat marah Nabi SAW. Nabi suka menolong orang dermawan, rahmah, berkasih sayang pada orang. Tapi dalam masa sama orang sangat gerun dan sangat hormati Nabi SAW. Bahkan Allah SWT bahkan kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam satu hadis, kata Sayyidina Ali Allah SWT, Nabi SAW itu siapa yang bertemunya pertama kali habah, dia akan rasa haibah Nabi SAW, akan segun dari Nabi SAW. Man khalatahu wa man khalatahu wa ma'rifatan ahabbah. Dan siapa yang bergaul dengan Nabi dan mengenali betul-betul Nabi, duduk dengan Nabi tiap hari, kenal Nabi macam mana sifatnya, akan timbul cinta pada Nabi SAW. Siapa jumpa Nabi pertama kali akan rasa, turunnya, tengok, hebatnya orang ni. Wibawa muka Nabi, wibawa jalan Nabi, wibawa duduk Nabi, wibawa cakap Nabi, semua wibawa. Sebab itu Nabi SAW, Nabi kalau bercakap, para sahabat itu Allah SWT, mereka akan duduk tetap, kalau burung nak hinggap atas kepala pun boleh. Tak. Pandang wajah Nabi SAW. Ada yang tunduk saja. Allah SWT. Macam keadaan.
Bahkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mereka adalah orang yang paling gerun dan paling merasakan kehebatan haibah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewibawaan Nabi. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kalau hadir majlis Nabi, bila Nabi masuk saja, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar duduk depan sekali, tetapi mereka tak akan angkat kepala tengok Nabi. Karena nur Nabi, kewibawaan Nabi, kehebatan Nabi itu sangat Allah SWT dirasai oleh as-sahabah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tunduk saja. Allah tunduk saja, gerun haibah Nabi SAW, aura Nabi SAW. Allah SWT. Padahal Nabi lembut. Nabi bukan orang yang kasar, bukan orang yang menyakiti orang. Lemah lembut, tapi orang tu Nabi SAW macam tu. Susah kita nak cari orang macam ni ya. Itu khususiah Nabi SAW yang Allah bagi. Bila Nabi panggil Abu Bakar, dia kat kepala. Labbaik ya Rasulullah, tunduk balik. Kot Nabi panggil, Nabi nak cakap apa, dengar. Ya na'am Rasulullah. Dia kata, wahai Umar, labbaik ya Rasulullah, angkat. Tunduk balik. Sebab tu kisah atau riwayat hadis berkenaan dengan wajah Nabi, gigi Nabi, kening Nabi macam mana, hidung Nabi macam mana, itu diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang kecil-kecil. Sayyidina Umar tak riwayat macam tu, Sayyidina Bakar tak ada. Sahabat yang besar-besar, yang tua-tua, yang dekat dengan Nabi SAW, mereka tak riwayatkan tentang wajah Nabi macam mana, detailnya macam mana. Ya, mereka tengok wajah Nabi, tetapi mereka tak akan tengok secara berdepan. So haibah Nabi SAW. Untuk bila Nabi jalan, apa tengok? Kau daripada jauh nak tengok. Kalau betul-betul depan Nabi, tak berani tunduk. Haibah, gerun. Allah SWT. Kenapa? Nabi itu khuluqun azim. Yang riwayatkan adalah sahabat yang kecil-kecil. Bukan sahabat kecil, maksudnya kedudukan kecil. Maksudnya umur kecil. Sayyidina Anas, Sayyidina Aisyah, dan lain lagi. Yang ni yang riwayatkan kisah hadis berkenaan dengan Nabi macam mana, Nabi macam mana. Kenapa? Kan budak-budak, dia main dengan Nabi, duduk dengan Nabi, tengok depan-depan Nabi. Kadang-kadang dia kurang, dia belum rasa macam orang tua rasa. Allah SWT. Itu sahabat Nabi SAW. Bila sebut tentang Nabi SAW itu khuluqun azim, akhlak yang agung, yang hebat dan dipandang hebat, Allah SWT, maka hendaklah kita, Allah SWT, cuba sedaya upaya dalam umur kita yang berbaki ini untuk kita mengenali akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Khususnya kita di akhir zaman. Allah SWT. Akhir zaman ni zaman yang dipanggil apa? Akhlak mula wasak. Kenapa? Kerana rosaknya sistem pendidikan. Di antara alamat kiamat akan berlaku kerosakan sistem pendidikan. Itu berkenaan dengan hadis Jibril yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, hadis yang menjadi sunnah, iaitu hadis Jibril yang mana Sayyidina Umar meriwayatkan hadis ini. Kata Sayyidina Umar, kami duduk dengan Nabi satu hari, mai seorang yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, la yura alaihi atharus safari, dan sebagainya, tak nampak pun tak dilihat dia itu seorang yang musafir, tanda musafir. Panjanglah hadis tu. Saya nak sebut banyak. Hadis tu ada sebut apa? Sayyidina Jibril AS tanya Rasulullah. Dia tanya apa? Akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Bila kiamat? Nabi SAW kata apa? Allah SWT. Orang yang tanya ini lebih mengetahui a'lama minas sa'il. Al-mas'ul, orang yang tanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Yang Allah SWT. Okay, ya? Allah SWT. As-sa'il. As-sa'il itu orang yang tanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Okay, ya? As-sa'il orang yang menanya, al-mas'ul orang yang ditanya. Okay, ya? Allah SWT. Itu isim paling fa'il dan isim maf'ul. Okay, ya? Jadi tak apalah. Jadi Allah SWT bila tanya tentang kiamat, Nabi kata apa? Kamu lah lebih tahu pada aku. Tetapi Jibril pun tak tahu. Jibril tanya, akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepada aku tentang alamat kiamat. Alamat dia apa? Tanda-tanda dia apa? Pertama sekali, Nabi SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha. Allah SWT. Bahawa lahirnya seorang ibu melahirkan tuannya. Di sini seperti disebut oleh Al-Habib Wakal Al-Adadi yang mengarang kitab Fiqh Tahawulat. Ini seorang ulama di Yaman, doktor, mufakir fi Islam. Al-Habib Wakal Al-Adadi, dia sangat fiqh. Dia sangat memahami hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman. Akhir zaman. Itu bidang dia lah. Kata dia, apa maksud antalidal amatu rabbataha?
kata dia akan berlaku dua kerosakan di akhir zaman. Yang pertama al-ilmu, yang kedua iqtisad. Al-ilmu wal iqtisad. Maksudnya akan kerosakan yang berlaku ilmu dan iqtisad. Apa maksud ilmu dan iqtisad? Akan berlaku kerosakan sistem pendidikan di akhir zaman. Allah SWT. Di akhir zaman, Allah SWT, orang menuntut ilmu bukan dah kerana Allah dah. Bahkan sistem pendidikan di akhir zaman hanya diberi ilmu tetapi tidak diberi didikan. Dipisahkan ilmu dan tarbiyah. Sedangkan sunnah Nabi SAW yang diajak oleh Quran sendiri, yang juga ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, ilmu mestilah disekalikan dengan tarbiyah, didikan. Ilmu dan didik sekali. Dia ilmu dan didik sekali. Supaya orang yang mengaji itu tumbuh menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang mulia. Tapi di akhir zaman hanya diberi ilmu, sekadar dapat sijil. Kalau dia nak mengaji pun bab-bab tertentu untuk naik waktu periksa, kalau nak ulang kaji pun bab-bab tertentu waktu nak periksa, lepas tu tinggalkan saja lepas habis sijil. Orang hanya Allah SWT ilmu tetapi tidak mengambil tarbiyah dan tidak mendapat tarbiyah. Akhirnya dari sinilah akan keluarnya manusia-manusia yang buruk akhlak. Akan keluar dari sini yang manusia yang tak didik ni akan keluar, mereka ini masa-masa sekolah-sekolah ni akan mengeluarkan orang yang rosak akhlak, buruk akhlak, derhaka. Maksud ibu melahirkan tuannya akan banyak lahir anak derhaka. Puncak anak derhaka apa? Kerana rosaknya sistem pengajian dan juga iktisad dalam mengaji. Itu i'tiqad ataupun tujuan-tujuan dalam bentuk ilmu. Orang berpaling daripada tujuan mencari ridha Allah, perbaiki diri kepada hanya mengambil sijil untuk kerja. Dan sebagainya, akhirnya keluarlah, tumbuhlah anak-anak derhaka sangat ramai. Maksudnya buruk akhlak. Okey, jadi berlakunya buruk akhlak, Allah SWT, pada hari ini, Allah SWT, di mana-mana saja. Sebab itu kita sangat berhajat kepada mengenali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah SAW adalah ubat pada kita semua. Allah SWT, kita mengenali Nabi, Allah SWT, mendengar kisah-kisah akhlak Nabi, dia akan menyebabkan kita merasakan kita ini banyak sangat keburukan. Nabi itulah cermin yang paling sempurna untuk mencerminkan diri kita yang sebenar. Selagi mana kita tak kenali Nabi, tak mencintai Nabi, tak mendengar kisah-kisah akhlak Nabi, selagi itulah kita rasa kita baik saja. Tapi bila kita dengar akhlak Nabi, kehidupan mulia Nabi, kita akan rasa betapa hinanya kehidupan kita, betapa buruknya kehidupan kita. Jauh sangat dengan kehidupan Nabi SAW. Jadi saya nak sebut banyak secara ringkas. Akhir zaman penting kita buat majlis untuk orang kenal akhlak Nabi, supaya kita sedar bahawasanya ada seorang insan yang paling mulia yang Allah suruh kita ikut dia, dan didiri dah sebaik-baik contoh. Nak jadi pemimpin, Nabi dah contoh. Nak jadi anak, Nabi dah contoh. Nak jadi ayah, Nabi dah contoh. Nak jadi ketua, Nabi dah contoh. Allah SWT. Apa saja, Nabi dah contoh yang terbaik. Allah SWT. Okey, jadi pada malam ini kita mendengarkan beberapa hadis akhlak-akhlak Nabi SAW. Semoga Allah jadikan ubat pada hati kita, ubat pada umat Nabi SAW, supaya umat Nabi SAW dapat merasakan bahawa Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang Allah yang patut kita kagumi dan patut kita ikuti. Jadikan idola kita Nabi SAW. Bahkan penting kita memperdengarkan akhlak Nabi, kisah-kisah sirah Nabi SAW kepada umat. Kenapa? Kisah tentang Nabi ini dia ada cahaya, ada nur, ada barakah, Allah SWT, ada rahmat, Allah SWT. Siapa saja, tak kira budak-budak atau orang tua-tua, kalau dengar kisah Nabi SAW, pasti dia akan rasa tertarik. Kenapa? Seperti mana disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, kata dia, bidzikris salihin tatanazzalur rahmat. Allah SWT. Dengan menyebut nama orang soleh, turun rahmat. Allah SWT. Maksudnya bila kita sebut nama orang soleh, cerita tentang orang soleh, rahmat akan turun. Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya orang soleh, tapi Nabi adalah Sayyidus Salihin, penghulu bagi orang soleh. Dan asbab ilmu dan didikan Nabi lah muncul dan juga wujud orang soleh. Lebih lagi turun rahmat Allah SWT. Bahkan Nabi Muhammad itu sendiri rahmat Allah. Dan setakat menyebutkan nama Nabi kita mendapat rahmat. Diri Nabi itu rahmat Allah SWT. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasulullah melainkan menjadi rahmat di sekalian alam.
Bahkan Nabi sendiri namakan dia sendiri Nabiur Rahmah. Ana Nabiur Rahmah, kata Nabi SAW. Satu bila dengar kisah Nabi, hati kita akan terbuka. Fikiran kita akan terbuka. Hati kita mula rasa sesuatu yang dapat mengubah kehidupan kita. Kenapa? Inilah rahmat Allah SWT. Dengan kita mengenali Nabi, mengikuti Nabi, membicarakan tentang Nabi SAW dan mengajak orang untuk mengikuti dan mencontohi Nabi SAW. Bahkan hati kita pun akan teguh dengan mendengar kisah-kisah Nabi. Kalau akhlak kita buruk, rasa nak berubah. Kalau akhlak kita dah elok, dia lagi tetap. Kalau akhlak kita dah mantap, lagi mantap. Berdasarkan ayat, wa qul lan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi. Kisah-kisah Rasul yang kami ceritakan pada engkau wahai Rasulullah, Rasulullah Quran, ayat Quran. Allah SWT. Kisah-kisah tu, dengan kisah-kisah tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma nuthabbitu bihi fuadak, kami nak teguhkan hati kamu. Allah nak teguhkan hati. Allah nak teguhkan hati Nabi SAW. Maksudnya apa? Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala firman kepada Nabi SAW, semua kisah Rasul-Rasul, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi apa saja, kisah ni kami bagi tahu pada kamu, cerita pada kamu untuk teguhkan hati kamu. Teguhkan lagi hati Nabi untuk Allah SWT berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap di atas perjuangan dan juga ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah Nabi-Nabi Rasul-Rasul terdahulu pun menyebabkan kuatnya hati Nabi. Apatah lagi yang kita bicarakan ni adalah penghulu bagi semua Rasul. Lebih-lebih lagi hati kita akan kuat. Lebih lagi hati kita akan kuat. Maka yakinlah dengan membicarakan tentang Rasulullah SAW, Allah akan menyebabkan hidupnya hati kita dan bahkan akan dapat mengubah umat Nabi SAW akan menjadi lebih baik. Sebab apa para sahabat berubah jadi baik? Kerana mereka hidup dengan Nabi SAW. Mereka melihat Nabi SAW. Kita tak hidup dengan Nabi, tak melihat Nabi, tapi bicaralah tentang Nabi. Lama-lama orang akan rasa, ya Allah, Rasulullah SAW nak berubahlah, nak ikut Nabi SAW. Okay, ya? Allah SWT. Di antara akhlak Nabi SAW, yang pertama sekali kita bicarakan tentang akhlak Nabi, ketika mana menghadapi orang-orang yang datang berkeras dengan Nabi SAW ataupun ingin menyakiti Nabi SAW. Allah SWT. Zaman ni, Allah SWT, banyak berlaku kepada umat ataupun kepada diri kita sendiri, kita jumpa orang-orang yang menyakiti kita. Kita bertemu keadaan-keadaan ataupun orang yang mereka itu buat kita marah dan keras dengan kita. Tapi apa tindakan kita? Apa kita nak buat? Dan bagaimana akhlak Rasul kita? Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi SAW, Allah Muhammad. Hadis ini berkenaan dengan seorang datang pada Rasulullah dan berkah yang Nabi SAW. Berkah yang Nabi SAW. Satu hari Nabi dengan para ashabah. Bila Nabi SAW dengan para ashabah, datanglah seorang Arabi. Dia mai, dia buat apa? Dia mai, Allah SWT, dia minta sesuatu pada Nabi SAW. Dalam majlis Nabi SAW, dia minta sesuatu. Allah SWT. Bila minta sesuatu pada Nabi SAW, Nabi bagi. Allah SWT. Dia minta Nabi tolong dia, Nabi bagi sesuatu, maka Nabi keluarkan bagi sesuatu yang dia perlukan. Dia bagi, Nabi bagi. Lepas tu Nabi tanya dia, Allah SWT, ahsantu ilaika, adakah aku telah buat baik pada engkau? Dia dah bagi dah, kau minta aku bagi. Kau dah buat baik kepada aku? Dia kata, wahai Rasulullah, la, tidak. Engkau belum buat baik pada aku lagi. Bahasa dia macam ni dengan Nabi SAW menyebabkan para ashabah ingin memukul dia, ingin mengambil tindakan pada dia. Tapi Nabi suruh para ashabah bersabar. Maksudnya apa? Dia rasa apa yang Nabi bagi tak cukup lagi. Dia nak yang lebih. Bagi dia, bila Nabi bagi banyak tu, Nabi belum buat baik pada dia. Seolah Nabi tak baik pada dia. Keras bahasa dia. Allah SWT. Sehingga menyebabkan para sahabat marah. Tapi Nabi tenangkan para sahabat, Nabi balik rumah. Dah sampai saya Nabi SAW di rumah. Allah SWT. Hadis ini dan juga kisah ini diriwayatkan dalam kitab Syama'il dikarang oleh Al-Imam Al-Mufassir Al-Muhadith Al-Syekh Abdullah Sirajuddin. Yang dia boleh tengok hadis tu. Allah SWT. Okey ya. Jadi Allah SWT pada waktu itu
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi balik ke rumah. Dan Nabi balik ke rumah, maksudnya apa? Dah tak ada apa dengan Nabi. Nabi balik lah, tengok apa ada, nak pergi lagi lah. Dan Nabi balik ke rumah, sampai saya Nabi ke rumah, Nabi panggil dia. So, rumah Nabi dengan masjid sebelah. Nabi panggil dia. Nabi, kita main sini kamu. Datang sini. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita balik-balik terus, aku bagi dah, dia mengata aku pula. Balik-balik terus. Geram. Tapi Nabi balik, bukan nak balik terus. Balik sebab nak tengok apa ada di rumah. Nak bagi lagi kat orang ni. Sebab dia kata aku tak baik pada dia. Dan Nabi tengok ada, Nabi panggil dia. Sini. Dia pun pergi. Sahabat tengok dia sambil geram. Dia ni dah Nabi bagi satu, nak lagi. Lepas tu kata Nabi tak baik pula kat dia. Siap Nabi kena balik pula tengok ada apa pula nak bagi lagi kat dia. Dia sampai dari rumah Nabi SAW, Nabi bagi. Dia kata, ahsan tu ilaika? Aku dapat baik pada engkau kah? Dia tanya, ya Rasulullah, ya engkau telah baik pada aku. Dan semoga Allah memberkati keluarga engkau. Semoga Allah memberkati keluarga engkau dan ahli engkau. Allah SWT. Jadi, pada waktu itu kata Nabi SAW, wahai saudaraku, tadi waktu mana engkau berkata di masjid aku tadi, di depan sahabat aku, kau kata aku tak baik lagi dan sebagainya, itu menyebabkan hati para sahabat aku rasa sesuatu pada engkau. Rasa tak syok lah dengan kau ni. Allah SWT, dalam hati mereka. Aku nak engkau pergi dekat mereka, kata pada mereka seperti yang kau kata kat aku waktu ni. Dia kata apa? Barakallahu fika. Semoga Allah memberkati engkau, wahai Rasulullah, dan juga keluarga engkau dan ahli engkau. Pergi engkau, Allah SWT, berkata pada para sahabat aku macam tu. Akhirnya ya Rasulullah aku pergi. Akhirnya dia pergi kat depan Nabi, depan para sahabat. Dia pun kata macam tu, menyebabkan hati para sahabat tenang dengan kata-kata dia. Nah, sebab apanya Rasulullah SAW menghadapi dengan penuh lemah lembut. Allah SWT. Kita macam mana kalau kita? Orang minta duit kita, contoh kadang-kadang orang minta sedekah kan. Ada? Kita pernah jumpa orang tu. Dia kata, abang mai bagi duit. Kita tengok, kita pun tak ada itu. Adalah RM1 bagi RM1. RM1 bagi, tak ada. RM1 Maksud dia apa? Seolah dia kata kamu tak baik lagi pada aku. Macam Nabi pernah kenal dulu. Kalau kita macam mana? Buruk dah akhlak kita. Buruk. Lepas tu macam mana lah kita nak bersama dengan Nabi SAW dalam syurga. Nak syurga Firdaus tapi kita tak ikut Nabi SAW. Kita bagi duit kat dia tu RM1. Dia kata apa? RM1 je. Allah SWT. Sebab tu yang kita kena kata apa? Aku dapat baik daripada engkau. Dia tu RM1 je. Tak baik ke? Tak apa-apa aku balik. Ikut aku balik. Bagi lagi RM10. Betul macam tu. Paling kurang pun, kalau pun kita tak mau bagi lagi, paling kurang jangan kata apa dia. Jangan buat muka kat dia. Dia tu RM1 je. Apa kita kena buat? Minta maaf. Minta maaf. Yang ni yang saya ada. Lain kali insya-Allah saya akan bagi lebih. Minta maaf. Allah senyum saja. Jadi Allah SWT, bagaimanakah akhlak kita ketika kita menghadapi orang yang mai dan kata kepada kita tak baik. Kita tak buat benda yang menyenangkan atau puas hati dia. Allah SWT. Ataupun boleh juga kita kiaskan kisah ini keadaan bila kita ni buat satu kerja orang tak puas hati kita. Tahun ni yang boleh buat. Tak suka buat tahun ni. Nak buat kena buat lebih lagi. Sabar. Buat lagi lebih lagi sampai orang tu puas hati. Khususnya kita ni anak, kita ni murid, kita ini Allah SWT pekerja pada bos kita. Bos kita kata, tak okey lah kau buat ni, kau buat lagi elok. Sabar. Senyum. Okey, aku akan buat lagi elok. Allah SWT. Itulah akhlak Nabi SAW. Nah, sebab tu akhlak ni bukan kita nak akhlak ni apa? Akhlak ni bukan hanya kita ini Allah SWT nak Allah SWT kita ini boleh buat baik pada orang yang buat baik. Ada orang dia ingat dia ada akhlak lah. Allah SWT dia buat macam mana? Allah SWT bila dia jumpa orang yang macam dia, yang baik macam mana dia buat baik. Dia elok, sebab orang ni macam aku, dia baik macam aku. Hormat. Dia ada macam aku panggil dia. Oh, kalau dia jumpa orang lain panggil sikit, dia mula ketuk. Maksud dia kalau orang baik, dia akan layan baik-baik. Kalau orang buruk mai kat dia, orang yang Masjid Zub kan cakap banyak apa semua, dia mula kata macam. Dia mula pandang dia ni rendah, pandang saya orang pandang hina. Tak ada akhlak. Buruk akhlak. Dia kena macam mana? Orang mai tinggi diri, orang mai apa macam kita selain okey saja. Orang keras, orang semua biasa je. Kita tetap macam tu. Kita tak akan keluar akhlak kita daripada akhlak yang baik, yang lembut, yang mulia dan sebagainya. Jadi akhlak mulia ni apa? Kita dapat menerima orang
Macam mana pun keadaan dia, itu baru akhlak. So kita tak boleh terima orang tak ada akhlak kita. Nabi SAW terima orang yang lembut cara ni. Nabi terima orang yang keras macam ni. Nabi terima orang yang sikap, semua Nabi terima. Bahkan akhlak Nabi tak berubah dengan Nabi menghadapi semua orang yang pelbagai. Kita orang keras, kita pun pandang rendah dia. Kita kalau orang cakap macam apa sikit, kita pun tak mahu ni dia. Kalau orang buat baik, kita buat baik dia. Tak ada akhlak, buruk akhlak. Masih buruk akhlak. Akhlak baik macam mana? Semua orang kita layan sama. Allah SWT. Tak kira orang tu macam mana pun, kita akan layan dengan baik. Kita akan husnuzan. Dia tak mungkin dia ni lah ni keras, aku nampak dia ni macam tak elok, macam tak syok lah tengok dia ni bergaul dengan kami, tapi mungkin lepas ni dia lebih baik pada kami, dia orang soleh. Itu akhlak mulia. Kita akan hadapi dengan baik. Itu akhlak itu Nabi SAW. Bahkan dalam waktu yang lain, Nabi SAW tengah berada dalam masjid bersama dengan para sahabat. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Anas, bainama nahnu julusun ma'an Nabi SAW fil masjid. Ketika mana kami sedang duduk bersama dengan Nabi SAW, masuk seorang lelaki. Dan lelaki ini dia main naik unta. Diikat unta dia kat masjid. Allah SWT. Kemudian dia masuk dalam masjid Nabi SAW, suara dia tinggi. Dia seorang yang sangat kasar. Dia kata apa? Ayyukum Muhammad. Ayyukum Muhammad. Allah SWT. Maksudnya apa? Mana satu kalangan kamu ni Muhammad? Dah lah dia tak panggil Rasulullah, dia tak panggil Nabi. Nabi Muhammad ke Rasul ke? Rasulullah Allah ke? Dia terus, mana Muhammad? Dengan kasar, dengan keras. Allah SWT. Dan ini juga dalil bahawa Nabi kita Muhammad SAW itu seorang yang tidak ada tempat khas dalam masjid, dan juga tidak ada tempat khas bersama dengan para sahabat. Nabi tak duduk tempat yang macam raja-raja duduk. Nabi duduk bersama sahabat atas tanah saja. Satu Nabi sebut dalam satu hadis, aku ini makan macam seorang hamba makan, aku duduk macam seorang hamba duduk. Kamu duduk atas tanah. Allah SWT. Sampai dia tak acam siapa Muhammad. Pemimpin Madinah tu tak acam siapa Rasulullah SAW. Sampai dia tanya, mana Muhammad? Allah SWT. Dan pada waktu itu kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi SAW sedang duduk, sedang bersandar. Allah SWT sedang duduk di antara kami. Nabi duduk dengan kami ni, ada bersama kami. Allah SWT. Dan pada waktu itu bila dia tanya, ayyukum Muhammad, ayyukum Muhammad, waktu itu para sahabat kata, Allah SWT, ini dia orang yang wajah dia, yang kulit dia putih, inilah Muhammad SAW, ini Rasulullah. Dan Nabi itu wajah dia putih. Ini orang yang berkulit putih, inilah Rasulullah SAW. Allah SWT. Allah SWT. Waktu itu pun Allah SWT, waktu itu pun berkata lelaki ini, Allah SWT, dia kata apa? Allah SWT, wahai anak, wahai budak. Allah SWT. Dah lah dia tanya mana Muhammad, tak ada adab lah. Bila orang kata ni Rasulullah SAW, dia kata apa? Hai budak, hai anak. Maksudnya hai anak kepada orang sekian-sekian. Kalau kita kata apa? Budak anak. Wahai anak. Dia tahu wahai anak, ada wahai budak. Kasar dia ni, memang kasar sangat-sangat. Allah SWT. Waktu tu Nabi SAW kata apa? Allah SWT. Nabi kata apa? Qad ajibtuka. Sungguh aku telah menerima sahutanmu. Ya. Maksudnya, bila orang tu panggil, Nabi kata apa? Ya, aku sahut panggilan. Ya, silakan. Nabi SAW. Kalau kita, macam mana? Kita ni pemimpin, kita ni orang hebat. Tiba-tiba orang yang lekeh kita. Kita ni orang hebat, orang yang budak. Nak tanya orang, baik-baik je cakap. Sebab tu saya sebut tadi, akhlak ni apa? Kita dapat menghadapi pelbagai kerana orang. Bukan orang baik, kita baik. Orang baik kita, kita terus tak baik. Kita lagi keras. Tak ada akhlak. Yang Nabi SAW, mai orang ni panggil, hei budak, hei Muhammad. Nabi kata, ya aku sahut seruan kau. Kau nak cerita apa? Kau nak ada nak abang. Nabi SAW. Nabi kata ini nak tanya pun elok. Tak ada akhlak kalau orang tu. Allah SWT. Tanda orang tu tak akhlak macam mana? Bila orang cakap kasar ni dia kata apa? Orang cakap elok lagi nak tengok aku. Tak ada akhlak. Orang ada akhlak ni macam mana? Dia memaafkan orang yang kasar menegur dia sebab kasar tegur salah. Tapi dia maafkan sebab akhlak. Yang kedua dia ambil apa saja manfaat bila kata-kata orang tu. Yang ketiga dia tak tengok orang yang kata, tapi dia tengok apa yang dia kata. Kalau tengok orang yang mengata, kita geram. Tapi tengoklah apa yang dia kata. Dia kata betul juga tu. Dia kata aku tak baik. Memang aku tak baik pun. Astaghfirullah. Dia kasar dengan aku tu, aku maafkan. Tanda orang tu berakhlak macam mana? Orang tegur dia kasar, dia terima. Orang tegur dia lembut, dia terima.
Kalau orang tak ada akhlak macam mana? Orang tengok dia lembut, dia terima. Orang tengok dia kesak, dia tahu, elok-elok je tengok aku. Tak ingat aku siapa? Tak ada akhlak. Tak boleh ikut Nabi SAW, tak boleh nak bersama dengan Nabi SAW. Nak dapat cinta Nabi, nak bersama Nabi dalam syurga Firdaus yang paling tinggi, hendaklah kita meniru Nabi SAW. Dia kalau kita panggil kita gitu, orang pun segan. Ya memang dia tengok kita kasar. Kalau kita lemah lembut, kita memaafkan dia, kita tak kata, oi cakap elok. Agak 2-3 kali dia nak tegur tu ke? Dah. Kali kedua kalau dia main tegur kasar pun dia akan fikir, oi aku setiap kali tegur kasar dia ni senyum kan. Dia memang terima kasih lah. Terima kasih no. Tak apa, terima kasih. Tolong doa kat saya jadi baik. Saya memang tak baik. Main 3-4 kali nak main tegur, dia lembut tu. Kata ni saya nak tegur sikit ni. Segan tu. Jadi tu akhlak, tu pentingnya akhlak. Allah SWT. Jadi Allah SWT, Allah SWT. Seperti mana yang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ni orang yang ada akhlak Nabi SAW. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, satu hari, satu malam, dia rasa nak pergi masjid. Waktu tu masjid tidak ada lampu macam kita. Waktu malam, masjid tu dia panggil kelam. Dia pergi nak semayang, masuk masjid dengan khadam dia. Masuk semayang, waktu dia nak keluar, tiba-tiba ada orang tidur dekat-dekat pintu. Sayyidina Umar bin Aziz bila kelam, tak nampak lah orang tidur. Dia tersepak orang tu tengah tidur. Orang tu kata apa kat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Oi, buta ke? Oi, buta ke? Dia jawab apa? Tak, saya tak buta, saya dapat tengok. Tapi saya tak nampak, minta maaf. Tak, saya tak buta, kata dia. Jadi keluar. Kalau kita macam mana? Hang tak kenal aku siapa? Buka lampu. Tunjuk sikit aku ni khalifah lah. Sultan lah aku ni. Menteri lah aku ni. Tak ada. Dia hanya jawab biasa-biasa. Akhirnya khadam dia kata apa? Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku untuk bertindakan pada dia. Dia telah menyakiti khalifah. Maksudnya pemimpin. Dia buat lebih kurang macam ni. Cakap kutuk macam ni. Kasar, tak elok. Tak ada adab. Kata Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kata dia apa? Dia tanya aku buta tak? Buta ke? Aku jawablah tak buta. Apa masalahnya? Awak nak ambil tindakan, dia tanya saja. Kalau kita tunggu apa lagi? Maksudnya okay, kita nak buat orang saja. Itu maksud dia apa? Orang kasar. Orang yang berakhlak tu dia dapat menghadapi orang lembut dan menghadapi orang kasar. Tapi tenang. Oh, senang. Okay, waktu isteri dia puji dia, abang handsome lah, senyum-senyum, akhlak nampak elok. Waktu isteri dia kata kita, abang ni pemalas lah, nawah tak? Kalau dia sabang, akhlak mulia. Pemalas lah abang ni, unta padang pasir pun tak malas macam kau lah. Dia relax, dia tenang. Dia check diri dia, tak mana malas aku, oh betul lah aku malas ibadat, malas zikir. Orang zikir 1000 sehari, aku zikir 10 ya. Orang Allah semain sunat banyak, aku semain sunat tak. Aku ni orang rajin firjau semua, aku ni tidaknya. Dia aku tahu lah aku malas tu. Dan aku maafkan isteriku yang cakap kasar aku, maafkan dia. Aku ridha pada dia, aku ambil manfaat daripada kata-kata dia. Itu baru akhlak. Tapi kalau isteri bagi hadiah, isteri bagi kek, isteri masak, dia pun lembut dengan isteri dia kata dia kasar, itu bukan akhlak. Okey, jadi macam tu. Allah SWT. Jadi Allah SWT menghadapi. Jadi Nabi SAW bila orang ni kata, oi budak, oi anak, kata oi anak, Ibn, oi anak. Allah SWT. Nabi kata, ya aku sahut saudara kau, ya. Allah, Nabi SAW. Dia kata lelaki ni, Allah SWT. Inni sa'iluka. Allah SWT. Aku nak tanya engkau Nak tanya kasar. Dan aku ni kata dia, aku, Allah SWT, cakap serius, marah dan juga gertak. Gertak maksudnya apa? Tekan. Dan dia kata apa? Allah SWT. Dan dia kata kat Nabi SAW, fala tajid alayya fi nafsik. Jangan kamu terasa dengan aku. Cakap lebih kurang Nabi tu dia apa? Jangan terasa dengan aku. Nabi layan saja, layan. Akhlak, layan saja akhlak. Allah SWT. Aku nak tanya engkau ni dengan soalan-soalan. Soalan yang aku nak tanya ni apa? Kasar. Ada gertak. Keras. Allah SWT. Maksudnya engkau kena jawab betul-betul. Tapi fala tajid alai fi nafsik. Tapi engkau jangan terasa dengan aku lah. Maksudnya macam tu pada orang jumpa Nabi SAW. Tengok akhlak Nabi SAW. Ai la taghdab, jangan kau marah. Dia kata apa? Jangan marah. Yang tahu jangan terasa. Jangan kamu marah aku.
Oh, dia marah Nabi boleh. Dia kasar dengan Nabi boleh. Tapi dia marah, kamu marah aku. Macam kita lah, kita marah orang, kita apa tak? Aku marah hampa ni. Hampa nak cakap apa pula? Tapi hampa jangan marah aku. Oh, dia marah orang tak apa. Orang nak marah dia boleh, tak boleh. Seumpama orang yang dia kata apa? Allah SWT. Dia kata, semua keluarkan pandangan. Saya nak dengar pandangan. Bagi cadangan. Saya nak buat projek ni. Tapi saya nak buat apa, semua jangan halang. Keputusan saya. Macam mana lah. Oh, dia punya keputusan semua, tak payahlah tanya pendapat orang. Untuk lebih kurang juga cerita gitu. Dia marah orang. Lepas tu dia habaq kat orang pula, jangan marah. Allah SWT. Kau jangan terasa aku. Dan kau jangan marah aku. Aku marah engkau ni. Aku gertak engkau. Aku tanya betul-betul. Aku keras dengan engkau. Waktu tu juga suara dia tinggi. Dan aku serius dengan engkau, kata dia. Allah SWT. Allah. Dan bahkan dia kata, bal tahammul. Bahkan engkau hendaklah menanggung apa yang aku buat pada engkau. Tu dia ayat dia. Senang. Tahammul dia kata kat Nabi SAW. Tahammul ni apa? Tanggung keperitan. Tanggung. Allah SWT. Dia panggil apa? Apa yang aku buat ni, tanggung. Tanggung. Seolah kita lah nak kata orang, kita abang kawan kita. Ni aku nak kata orang lebih kurang, hang tahan ni. Agak kawan kita tu geram tak? Oh, geram oh. Sebelum kita kata kat dia pun, dia kata dia dah marah lah. Dia kata kat Nabi SAW. Hendaklah engkau tahan saja apa aku nak kata pada engkau. Apa aku nak tanya engkau. Bahkan dalam hadis ini menyebut wa idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah SWT apabila dengan Rasulullah apabila dia buat macam tu kat Nabi SAW, Rasulullah SAW hanya bertindak, bersikap lemah lembut padanya. Nabi kata ya macam tu saja. Allah SWT. Bahkan Nabi SAW faqala lahu, Nabi kata kat dia, sal amma badalak. Nabi kita tanya apa saja. Apa yang kamu suka, apa yang kamu nak tanya, tanyalah. Tanya apa saja. Allah SWT. Kalau kita ada orang buat lebih kurang itu, kita kata bahan tanya satu bahan buat aku marah dah, satu soalan. Kedua soalan aku spot tu. Kita dah. Dan kata dia, Allah SWT, aku bertanya kepada engkau, bi rabbika wa rabbi man qablaka. Allah SWT, aku bertanya kepada engkau demi Tuhan engkau dan demi Tuhan yang orang sebelum engkau. Allah arsalaka ilan nas. Adakah Allah mengutuskan engkau pada semua manusia? Allah SWT. Tanya dengan kasar, dengan tegas. Dia kata, Allah utuskan engkau kepada semua manusia. Sahabat semua geram. Sahabat semua memang Nabi tidakkan. Tapi Nabi tak izinkan. Nabi jawab apa? Allahumma na'am. Itu yang Nabi sebut. Ya. Allah SWT. Allah SWT. Wa fi riwayatin Muslim, dan riwayat Muslim, laki ni kata apa? Faman khalaqas sama'. Tanya Rasulullah, siapa cipta langit? Nabi jawab, senang. Allah. Tadi Allah. Kalau kita Allah lah. Nabi senang. Allah. Allah senang. Okay. Orang tanya kasar, Nabi jawab lembut. Dan Nabi SAW. Dan dia tanya lagi, faman khalaqal ard, siapa cipta bumi? Nabi jawab lagi, Allah. Bukan satu soalan. Banyak soalan dan sangat keras. Satu tak pergi kadang-kadang. Ni banyak, dah keras pula tu. Allah SWT. Dan dia tanya lagi, Allah SWT. Faman nasaba hadhil jabal, siapa yang pasak gunung-gunung yang ada ni? Allah SWT. Dan siapa yang jadikan gunung-gunung ni ada manfaat? Allah SWT. Qala Rasulullah SAW, Allah. Tenang Nabi, Allah. Allah SWT. Sehingga dia tanya banyak soalan dia. Saya ringkaskan saja, kita dah nak habis waktu kita. Dah sejam dah. Allah SWT. Sehinggalah Allah SWT dia pun bersaksi. Dia kata apa? Aku bersaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Aku bersaksi Allah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Kata dia, amantu bima ji'ta bih. Allah SWT. Lepas dia tanya, Nabi jawab, tanya Nabi dengan penuh hikmah dan sebagainya. Terus dia kata apa? Aku beriman dengan apa yang datang, apa yang engkau datang dengannya. Maksudnya, aku beriman dengan agama yang kau bawa ni. Aku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terus Nabi jawab, Nabi kata, dan aku inilah Rasul yang datang untuk mengajak engkau berdakwah pada engkau. Itu saja Nabi kata. Akhirnya dia balik.
Allah SWT. Maksudnya apa? Allah SWT Muhammad, Nabi itu didatangi oleh orang yang kasar, tapi Nabi SAW jawab lembut. Lepas ni kalau boleh orang tanya kita kasar, kita jawab lembut. Allah SWT. Itulah akhlak Nabi SAW. Allah SWT. Jadi akhlak Nabi SAW itu Nabi bergaul dengan orang, Nabi Allah SWT menghadapi orang, bahkan Nabi menghadapi semuanya dengan kelembutan. Allah SWT, semuanya dengan kelembutan. Allah SWT. Kecuali orang mencemari hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, mencemari hak agama Allah Subhanahu Wa Taala, waktu itu Nabi marah. Seperti mana orang Yahudi, Allah SWT, ada kes Nabi nak hukum orang mereka yang mencuri ke, ada satu kes lah. Nabi tindakan hukum. Waktu itu datanglah pembesar-pembesar Yahudi pada Rasulullah. Dia berkata apa? Ya Rasulullah, Allah SWT Muhammad, yang buat salah, yang kau Nabi tindakan ni, orang yang ternama di kalangan kami, memimpin juga. Tak boleh kau Rasulullah, adjust sikit. Maksudnya apa? Tolonglah buat satu yang, maksudnya apa, maafkan ke, ataupun tukar denda yang lebih ringan ke, apa semua. Nabi bangkit, ni sebab orang nak ubah hukum Allah. Dia pernah adjust hukum Allah. Sedangkan Nabi disuruh oleh Allah hukum dengan hukum Allah. Nabi bangkit, Nabi kata apa? Lau Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kalau Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sariqah, ya laqata'tu yadaha. Kalau Allah SWT, Fatimah binti Muhammad, Nabi sebut anak dia sendiri, sebut sekali dengan bin terus. Kalau Fatimah tu sendiri curi, aku potong tangan dia. Maksudnya kamu nak adjust sebab dia ada kedudukan di sisi kamu. Ni kalau anak aku sendiri pun aku akan hukum kalau curi. Itu Nabi SAW. Tapi kalau orang itu kasar dengan diri Nabi SAW, berkaitan dengan diri Nabi SAW, kebanyakan hal keadaan Nabi memaafkan dan Nabi berlemah lembut. Itu Rasulullah SAW. Allah SWT. Jadi tirulah akhlak Nabi SAW, kerana Nabi itu orang yang sempurna akhlak. Bahkan Nabi berakhlak dengan siapa saja. Nabi berakhlak dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan isterinya. Allah SWT. Kata Sina Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah pernah Rasulullah SAW itu memukul wanita-wanita, itu isteri-isterinya. Nabi tak nak pukul. Nabi tak nak pukul dengan menampar daripada dan sebagainya. Itu Rasulullah SAW. Allah SWT. Akhlak Nabi SAW dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya, sangat mulia, sangat agung. Allah SWT. Akhlak Nabi SAW dengan para ashabahnya, sangat mulia, yang perlu kita contohi. Bahkan Nabi SAW bukan takat berakhlak dengan para ashabah, Nabi juga berakhlak dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti binatang dan sebagainya. Ada hadis Nabi SAW, Nabi lalu di satu tempat, tiba-tiba datang seekor unta sedang menangis. Teriak unta tu. Dia main kat Nabi, dia cium kaki Nabi SAW. Dia mengadu, dia kata, wahai Rasulullah, aku ni dah tua, tapi tuan aku ni, dia suruh aku buat kerja yang berat-berat. Aku tak larat dah. Dia beri makan pula tak cukup. Merah muka Nabi SAW. Nabi bawa unta ni ke rumah tuan dia. Nabi ketuk rumah, Assalamualaikum. Orang ni keluar. Dia tengok muka Nabi merah. Nabi kata, unta ini mengadu halnya kepada aku. Dia mengadu apa yang kau buat pada dia. Kata Nabi SAW, kenapa engkau beratkan dia dengan barang dan sebagainya, dengan barang lah. Kerja, tapi engkau tak beri makan yang cukup. Dia dah tua, kata Nabi SAW. Kata dia, wahai Rasulullah, aku mohon maaf, mulai hari ini, aku akan jadikan unta ini tidak lagi bekerja. Bahkan aku akan beri kepada dia makanan yang terbaik, yang paling banyak sekali. Disebabkan dia telah mengadu pada engkau. Maksudnya sahabat ni rasa takjub kenapa unta ada perasaan. Disebabkan Nabi SAW bagi tahu, oh unta ada perasaan rupanya. Aku nak beri makan saja, lepas ni tak beri kerja saja. Itu Nabi SAW. Pernah satu hari Nabi SAW jalan, Nabi tengok ada orang membakar satu sarang semut dengan api. Nabi kata, siapa yang bakar sarang semut ni dengan api ni? Allah SWT. Nabi marah, muka Nabi merah. Dan kata Nabi SAW, tidak boleh menyeksa makhluk itu dengan api melainkan Allah saja. Kamu tak boleh bakar. Tak boleh bakar. Nabi SAW marah. Itu hal keadaan Rasulullah SAW. Dengan binatang pun Nabi penuh dengan akhlak. Bahkan akhlak Nabi SAW juga bukan setakat dengan benda-benda yang nampak, bukan benda-benda yang gaib.
Akhlak Nabi dengan jin, akhlak Nabi dengan malaikat. Nabi SAW kata apa? Jangan kamu ambil tulang buat istinja. Kenapa? Tulang itu makanan saudara kamu jin. Nabi ajak orang mati jin. Allah SWT. Ada waktu-waktunya Allah SWT. Nabi SAW menunjukkan akhlak yang sangat mulia dengan para malaikat. Ya, baik. Allah SWT. Saya nak buat yang sorry. Allah SWT. Dia jamu Rasulullah SAW lauk. Ada dalam tu bawang, Nabi tak makan. Mungkin tanya Rasulullah, kenapa kau tak makan bawang Rasulullah? Nabi kata, aku ni munaji. Orang yang munajat dengan Allah dan bercakap dengan malaikat Jibril. Aku tak mau mulut aku bau menyebabkan malaikat tak selesa. Itu Nabi SAW. Dan banyak lagi akhlak-akhlak Nabi yang perlu kita contohi dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita hanya bicara berkenaan dengan hadis Nabi SAW. Nabi menghadapi orang yang menyakitinya yang berkesan dengan penuh kelembutan. Itu Rasulullah SAW. Dan banyak lagi sebenarnya hadis Nabi SAW yang tak ampu dan tak sempat saya nak bicarakan. Dan kesimpulannya pada malam ini, marilah sama kita menghadapi manusia-manusia, orang masyarakat di zaman kita ini dengan penuh kelembutan. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, yang maksudnya tidak akan sempurna suatu perkara atau urusan itu jika tidak ada kelembutan dalam dia. Mesti ada kena lembutan, kelembut tu kena ada. Jadi cubalah kita hadapi rumah kita, anak-anak kita, isteri kita dengan penuh kelembutan. Selagi mana mereka tidak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka melanggar hukum Allah, maksiat di depan kita dan sebagainya, itu kena keras sikit. Tegak masa dia marah. Dia marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Juga kita ini duduk dalam akhir zaman ni, kita ada grup WhatsApp dan sebagainya. Kadang-kadang orang tegur kita dalam grup. Kadang-kadang orang post berkenaan dengan kita menyebabkan kita tak seronok tengok. Kadang kawan-kawan kita melawak dengan kita lebih kurang dalam grup, asal malu dekat orang. Tapi macam mana? Bertindak dengan lemah lembut. Cukup maafkan dia. Cukup kita diam. Allah SWT. Tak perlu kita nak pertahankan aku macam ni, aku betul. Tak boleh. Diam. Allah SWT. Kadang-kadang di Facebooknya apa semua. Jadi hadapi apa saja dengan kelembutan. Jangan keras. Allah tak suka hamba yang keras. Allah tak suka hamba yang pemarah-pemarah. Allah tak suka. Seorang sahabat Nabi SAW jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana aku nak buat Allah tak marah pada aku? Aku tak mahu Allah marah pada aku. Nabi kata apa? Jangan kau marah orang. Engkau jangan marah orang. Maksudnya orang yang banyak marah orang, itu tanda Allah marah dia. Hendaklah kita bersabar dan kita berlemah lembut dan kita belajar akhlak daripada Nabi kita Muhammad SAW, dan tak akan sempurna kita mendengar kisah Nabi dan nak tiru Nabi melainkan dengan kita perbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Nah, selawat itulah akan menimbulkan cinta, dan cintalah menyebabkan kita akan ikut Rasulullah SAW. Diperbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Ini akhir zaman, kita nak rahmat Allah, kita nak angkat balak. Jadi di antara cara paling cepat untuk dapat rahmat Allah adalah perbanyakkan selawat pada Rasulullah SAW. Bahkan kata ulama, di antara alamat dan tanda orang itu munafik, berat lidah dan nak sebut selawat pada Nabi SAW. Munafik. Kenapa? Karena dalilnya kata ulama, Allah firman dalam Al-Quran, Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Sebenarnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai mereka yang beriman. Ayat ni Allah seru orang beriman untuk selawat ke atas Nabi. Maka kata ulama, Allah hanya orang beriman akan betul-betul Allah menjunjung tinggi perintah Allah berkenaan dengan selawat pada Nabi SAW. Yang lain menjunjung tinggi juga, tapi di antaranya adalah selawat pada Nabi. Maka orang beriman akan banyak akan selawat pada Nabi SAW. Tapi orang munafik berat lidah untuk berselawat ke atas Nabi SAW. Jadi selawat ke atas Nabi SAW dengan kita mengharapkan Allah bersihkan hati kita. Allah masukkan cinta Nabi Muhammad. Dan Allah jadikan kita orang yang istiqamah dalam mengikuti akhlak Nabi SAW dan kehidupan mulia Nabi SAW. Kelebihannya apa lagi? Kita akan bersama dengan Rasulullah nanti akhirat. Akrabukum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku nanti dari akhirat, Allah SWT, yang paling baik akhlak dia. Siapa paling baik akhlak dari kalangan kamu? Itulah orang yang paling dekat dengan aku nanti dalam syurga. Kalau kita nak dekat dengan Nabi, nak bangkit bersama Nabi, nak dapat syafaat Nabi SAW, kita nak harapkan amal kita tak banyak. Kita nak harapkan zikir kita, Quran kita, sedekah kita tak banyak. Bahkan solat kita pun penuh kelelayan. Tapi kita harapkan satu lagi, itu syafaat Nabi SAW. Kita berharap kita nak dekat dengan Nabi SAW di mahsyar, di akhirat, supaya Nabi dapat mensyafaatkan kita. Dan kita tak mau bangkit di mahsyar jauh dengan Nabi. Takut-takut nak cari Nabi itu susah. Mahsyar tu ramai orang. Maka selawat kata Nabi SAW.
dan kita perbaiki akhlak kita. Jadikan akhlak kita seperti mana akhlak-akhlak yang mulia, seperti yang ada pada Nabi SAW. Kita akan bangkit dengan bersama Rasulullah, akan dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi terima kasih banyak kepada pihak ataupun penganjur kita audio kuliah pada malam ini, dan teruslah semua muslim-muslimat teruslah support program-program yang diadakan di audio kuliah ini. Khususnya audio kuliah ini banyak mengambil rakaman-rakaman kuliah-kuliah daripada ulama-ulama dan guru-guru, ustaz, para asatizah ahli sunnah wal jamaah yang mereka membawa kita mengajarkan kita ilmu-ilmu yang seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kita sebarkanlah lagi, luas lagi video-video dan juga apa saja program-program yang diadakan oleh pihak atau penganjur, iaitu audio kuliah ini. Semoga Facebook ini ataupun Allah medium ini menjadi asbab kebaikan pada semua umat Nabi SAW, dan menjadi asbab gembiranya hati Nabi SAW dengan tersebarnya dakwah. Tidak ada yang paling Nabi gembira melainkan dakwah Nabi tersebar. Kerana bila tersebar yang dakwah, maka agama makin kuat. Orang makin dapat mengenali agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas kekurangan dan sebagainya. Semoga Allah menjadikan kita semua dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.